Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri seterusnya dalam program Islamic Studies at UM. Bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini ialah Dr. Raihana binti Abdul Wahab daripada Jabatan Fiqh dan Usul program Astronomi Islam. Baik, apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik, insya-Allah pada hari ini kita akan mengupas ataupun berkongsi serba sedikit tentang satu kajian yang telah dijalankan oleh Dr. Rai bersama pasukan penyidiknya tentang penilaian semula nilai altitude matahari di bawah ufuk bagi penentuan awal waktu solat subuh di Malaysia. Kalau kita pernah dengar lah sebelum ini ada penukaran dari sudut masa solat subuh kita di negeri-negeri di Malaysia. Inilah di sebalik orang panggil di sebalik penukaran tersebutlah melalui research yang mereka telah jalankan. Jadi Doktor, sebagai mukadimah ini boleh jelaskan sedikit tentang pengenalan kajian ini, mungkin sudut dana, ahli-ahli, siapa yang terlibat, berapa tahun ambil masa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Dr. Safwan atas pendahuluan dan terhadap isu yang kita hendak bincang pada hari ini. Okey, jadi kajian ini diberi nama ataupun tajuk kajian ini adalah penilaian semula altitude matahari di bawah ufuk bagi penentuan waktu solat subuh di Malaysia. Kajian ini kami dapat dana daripada kajian Fatwa JAKIM ya. Kajian ini telah telah dibiayai oleh bahagian Fatwa JAKIM. Tapi sebelum saya nak terang lebih lanjut tentang bagaimana kami menerima dana ini, sebelum ini kami terlibat dalam beberapa siri muzakarah falak di peringkat kebangsaan untuk membincangkan tentang perubahan waktu solat subuh. Waktu solat subuh kita di Malaysia ini dianggap terlalu awal. Jadi sebelum kajian ini dijalankan ya, terlebih dahulu dalam tak silap saya dalam lebih kurang 10 ke 12 tahun perkara ini telah dibincangkan di peringkat nasional ataupun di peringkat JAKIM sendirilah, unit falak. Okey, jadi pada tahun 2017 saya mewakili Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri Zainuddin untuk membincangkan isu ini di Muzakarah Falak peringkat kebangsaan pada tahun 2017. Sebelum itu saya dengan tajuk yang sama, lebih kurang tentang kajian kecerahan langit bagi penentuan awal waktu subuh, adalah dibiayai oleh Bantuan Kecil Pendidikan di bawah UM sendiri. Jadi kita expand lagi kajian itu kerana kita lihat kelompangan terhadap bagaimana untuk menjalankan kajian ini adalah untuk mengubah atau apa-apa sahaja isu yang berkaitan dengan waktu ini, kita perlu ada data selama setahun di tempat yang sama. Maksudnya kajian-kajian sebelum ini tempat lokasi kajian adalah scattered, terabur di seluruh Malaysia. Sarawak lah maksudnya. Sabah, Sarawak ada, minta maaf Sarawak tak ada, tapi data-data di Sabah, data di Kelantan, Terengganu Jadi kita propose kajian ini melalui bahagian pendidikan di JAKIM. Kita bentang 2 kali, rentetan daripada Muzakarah 2017 tu kita ada bentang lagi di peringkat bahagian Fatwa JAKIM, dan kemudiannya barulah kita dapat grant ini untuk jalankan kajian pada tahun 2018. Bermula 2018 Januari kita dah dapat offer letter dan sebagainya. Kita mula start ambil data kajian itu daripada bulan Mac. Bulan Mac itu saya dan beberapa orang rakan kita pergi ke Kelantan untuk mencari tempat yang paling gelap untuk menjalankan kajian ini Dan kerana isunya adalah di Kelantan
menggunakan parameter yang berbeza berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Itu background of study sebenarnya. Latar belakang isunya adalah negeri-negeri lain menggunakan parameter 20 darjah di bawah ufuk. Hanya Kelantan menggunakan 19 darjah di bawah ufuk. Mengapa berbeza dan sebagainya. Jadi kita pergi menghadap Mufti Kelantan, mengatakan kita ada grant daripada JAKIM. Kita nampak kita perlu selesaikan isu ni dan kita ambil data di Kelantan lah. Kita boleh di Kelantan bermula pada Mac sehinggalah pada kita ambil data sehingga Julai 2019. Kemudian siri berikutnya kita pergi bentang balik ke muzakarah falak dulu di peringkat kebangsaan. Kemudian kita pergi bentang kepada bahagian penyelidikan JAKIM, kemudian diangkat ke muzakarah fatwa kebangsaan pada November 20, saya ingat lagi 20 November 2019, dan seminggu kemudian itu berlakulah perubahan waktu solat subuh di Malaysia bermula di negeri Selangor, diikuti negeri-negeri lain. Itu apa tentang masuk semua ya, apa yang dikatakan oleh Dr. Rai tadi, bermula dengan masalah, kemudian perjalanan grant itu sendiri dan sebagainya. Kalau saya boleh tahulah, apakah kita kata dari sudut impak kajian itu, maksudnya dari sudut output, dan apakah output itu dia menjadi satu benda yang diterima di awal kajian lah. Okay. Bila kita kata tentang impak, tentulah impaknya sangat besar ya. Pada saya ingat lagi pada 28 November 2019 kita menerima pelbagai panggilan lah mengapa waktu solat subuh di Selangor ditukar, berubah. Sebagaimana kita tahu, waktu solat, benda-benda ni adalah isu yang sensitif bagi kita umat Islam di Malaysia kerana melibatkan dua ibadah besar, iaitu syarat sah puasa dan juga solat kita kan. Sebab kita kalau nak puasa, masuk je waktu solat subuh itu haramlah kita makan dan minum kan. Bermulalah kita haram untuk makan dan minum. Jadi jadi dia jadi isu yang sangat dan jadi polemik lah untuk beberapa hari ya. Jadi untuk pengetahuan semua ya, bidang kuasa negeri ini bidang melibatkan agama adalah bidang kuasa negeri, bergantung kepada keputusan fatwa negeri masing-masing dan juga bagaimana pelaksanaan itu. Meskipun perkara ini, perubahan waktu solat subuh ini telah dibuat di muzakarah fatwa kebangsaan ya. Mungkin saya kena cerita dulu apa yang berlaku di muzakarah fatwa kebangsaan ya. Tak siap saya, pada 20 November 2019 tu kami bentang di peringkat muzakarah fatwa kebangsaan yang dihadiri oleh semua mufti di Malaysia dan beberapa mereka yang bertanggungjawab ya. Kami mencadangkan meskipun background of study itu ataupun latar belakang kajian itu masalahnya adalah negeri Kelantan berbeza dengan negeri-negeri lain, iaitu negatif 19 dan negatif 20 di bawah ufuk tetapi apa kajian yang kami bentangkan pada muzakarah fatwa kebangsaan itu, hasil kajian kami mencadangkan waktu solat subuh kita adalah bermula pada parameter negatif 18 matahari di bawah ufuk. Jadi perkara ini berbezalah daripada yang digunakan asal dan juga di sama ada negeri-negeri lain dan juga di negeri Kelantan. Jadi perkara ini perbincangannya panjang, tetapi kami meyakinkan kerana kajian kami adalah menggunakan 3 kaedah. Kita tak menggunakan satu kaedah, iaitu pertama menggunakan mata kasar, mata kita untuk detect bilakah bermulanya fajar sadiq itu. Kemudian kita menggunakan alat pengesan cahaya yang kita panggil sky quality meter. Kemudian kami menggunakan image, menggunakan kamera DSLR, hasil image yang dianalisis. Jadi melalui hasil daripada 3 kaedah ini ya, kita dapat hasil menunjukkan bahawa bermulanya waktu fajar ataupun waktu solat subuh itu adalah
matahari di bawah ufuk negatif 18. Okay. Jadi hasil daripada ketiga-tiga kaedah ini kita propose atau kita cadangkan ke Majlis Fatwa Kebangsaan, dan hasil perbincangan yang panjang, maka perkara ini diterima. Apabila diterima, maka dibawa pula ke negeri-negeri. Baik doktor, kalau boleh jelaskan lagi, apakah negatif 18 itu dia mengikut mana-mana kriteria negara-negara tertentu ataupun Okey, mungkin akan kata negara-negara Islam yang lain menggunakan parameter bagaimana untuk menentukan waktu solat subuh ya. Okey, kajian kami juga meneliti negara-negara lain menggunakan parameter negatif 18 ataupun negatif 19 ataupun negatif 20 seperti mana yang Malaysia gunakan sebelum ni. Hampir semua negara-negara di Islam di dunia ini menggunakan negatif 18 darjah di matahari di bawah ufuk itu sebagai parameter berbulannya waktu solat subuh. Okey. Tetapi kalau kita lihat, Mesir menggunakan negatif 19.5 darjah. Kan, dari dulu sehingga sekarang. Kita juga meneliti yang parameter yang digunakan oleh ahli astronomi Islam terdahulu seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan yang lainlah semasa zaman kegemilangan sains Islam. Sama juga, sama ada negatif 18 ataupun negatif 19. Jadi kita hairan macam mana Malaysia sebelum ini, kita kata tanah Melayu kita inilah menggunakan di Kelantan negatif 19 dan di negeri-negeri lain negatif 20. Kita di samping kaedah saintifik dan juga kaedah fiqh yang kita kaji, kita juga meneliti secara historical mengapa apa sejarahnya sehingga kan ada, dan kita menjejaki ulama-ulama falak di Kelantan. Kenapa Kelantan menggunakan negatif 19 darjah. Jadi kami melalui dana ini, keran ini, kita dapati bahawa sejarahnya adalah perbezaan antara Mufti Kelantan ketika itu, Datuk Mufti Haji Muhammad Noor, dan juga Syekh Tahir Jalaluddin. Mereka itu sezaman. Syekh Tahir Jalaluddin, kedua-duanya mereka ini ambil daripada Mesir, negatif 19.5 darjah. Tetapi Mufti Kelantan, Datuk Haji Muhammad Noor itu ihtiyati ataupun langkah berhati-hati, dia ambil negatif 19. Dan juga tetapi Syekh Tahir Jalaluddin menambah lagi menambah 19.5, menambah 0.5 darjah menjadi 20. Adakah ia lebih ihtiyat ataupun? Okey, jadi itu ijtihad mereka, dan kedua-duanya ada menukilkan pegangan mereka, ijtihad mereka itu dalam kitab penulisan mereka, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin dalam kitab Patikiraan, manakala Tuan Guru Datuk Mufti Haji Muhammad Noor itu menulis dalam kitab dia Pilihan Mustika. Okey. Dan itu ada, bagi kami itu adalah finding ataupun hasil kajian yang menarik lah, kerana kita menjumpai asal usul mengapa Malaysia ada perbezaan itu. Dan kita melalui kaedah terkini seperti mana yang kita kata, mereka itu adalah ijtihad yang diambil daripada kajian sebelum ini. Tapi apa yang kita cadangkan melalui kajian ini adalah melalui kaedah saintifik yang telah dibangunkan. Melalui empirical study lah. Melalui empirical study. Baik. Jadi mungkin soalan sebagai satu soalan penutup, sebabnya kajian ini saya tengok dia turun di lapangan kan, dan walaupun diberi dana. Jadi dana ni kita fahamlah, dan tempoh masa yang diberikan juga mungkin terhad, melibatkan dana JAKIM. Jadi apakah yang mungkin sepanjang doktor dan juga tim menjalankan penyelidikan ini, ada kekangan dan juga halangan setiap yang terhasil itu adalah setelah melalui ranjau yang berduri kan, mesti ada di sana benda-benda yang boleh dikongsikan.
Bagi saya dana alhamdulillah mencukupi. Kita menggunakan, kalau saya boleh tahu berapa jumlah? Jumlah dana yang kami terima adalah lebih kurang RM47,000. Jadi kita utilize, menggunakan sepenuhnya lah dana yang diberi. Bagi saya halangan utama kami adalah faktor cuaca. So daripada kita kata tempoh setahun itu ada 3 bulan, 2 bulan memang kami tak pergi, iaitu Tengkujuh ke? ya, musim tengkujuh itu 3 bulan, iaitu start daripada bulan 10, 11, 12 kami kira bercuti daripada ambil data cuaca. Dan kita tahu bahawa sepanjang tempoh cerapan itu adalah faktor cuaca adalah faktor yang menghalang terbesarlah yang cabarannya. Tapi alhamdulillah hasil tu tetap ada lah. Dan memberi impak yang besar kepada mungkin Dr. Safwan saya terlupa untuk mengetengahkannya. Hasil kajian ini telah ataupun anggota penyelidik yang menyertai grant ini bukan sahaja daripada UM, terdiri daripada UM, tetapi kita ada rakan kita 2 orang daripada UiTM, seorang daripada UNIZA. Lebih kurang kita punya ahli adalah 12 orang. 12 orang. Ya, dianggotai oleh 12 orang pengkaji lah kan? Yang kita tahu yang diketuai oleh doktor sendiri. Saya disebabkan sebenarnya ketua grant adalah Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri Zainuddin. Tetapi kerana dia pencen pada ketika itu, pencen pada 2017 dan grant tu dapat 2013, maka saya mengambil alih untuk menjadi ketua, tetapi Prof Datuk masih lagi menjadi ahli lah, dan sangat memberikan pandangan-pandangan terhadap untuk mencapai hasil kajian ini. Kita ada beberapa siri diskusi dan sebagainya. Okey, doktor, sangat menarik dan satu kajian yang memberi impak yang besar kepada umat Islam dan terhadap aspek ibadah mereka, kan, menyelesaikan konflik yang panjang 10 hingga 12 tahun tentang tentang apa kita kata altitude lah kan, sama ada negatif 20 ataupun 19, kan, akhirnya dipilih 18 berdasarkan empirical studies yang memakan masa hampir setahun. Baik, mungkin ada kata-kata akhir? Saya tiada apa-apa. Mungkin saya boleh kongsikan bahawa kajian-kajian yang berkaitan dengan falak ataupun astronomi Islam ini khususnya memerlukan dana yang lebih banyak untuk kita menyelesaikan isu-isu yang berlegar di kalangan umat Islam kita. Ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah sampai ke penghujung untuk siri kali ini. Jadi terima kasih kepada Dr. Rai selaku panel pada hari ini dalam berkongsi penyidikan yang telah beliau jayakan, dan itu sahaja daripada saya selaku moderator, dan kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri yang lain. Jadi qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.